Okey, Assalamualaikum. Jadi hari ni insya-Allah adalah bahagian terakhir untuk bab 1 tingkatan 2 tu, mengenal pasti masalah. Jadi hari ni kita nak mengenal pasti dan menganalisis percanggahan fizikal. Apa benda kisah dia? Ni orang ni jalan-jalan hujan. Lepas tu waktu bet belok. Tiup-tiup belok jadi payung. Jadi selesai masalah. Bijak orang ni, bijak. Okey, hari tu kita tengok dah percanggahan fizikal. Nah, ni adalah bahagian yang bagi saya penting. Jadi kita kena tengok sikit sini macam mana kita nak kenal pasti jawapan kepada masalah-masalah. Dia pilih sini kursi. Contohnya, kursi. Kursi budak tingkat tarua buat dalam. Tinggi rendah adalah percanggahan fizikal dia. Okey, baik. Kursi perlu sesuai dengan saiz ketinggian pelajar. Pasal saiz ketinggian pelajar ni berbeza-beza. Ada pelajar walaupun dia tingkatan 2, dia tinggi. Ada pelajar hak tingkatan 2 tapi dia ada sikit rendah. Standard lah tu. Manusia normal. Normal lah ke? Jadi ada perbezaannya di situ. Kalau hak rendah duduk atas kursi yang sama, maka apa berlaku? Kaki akan tergantung. Persoalan dia di sini, kita nak menentukan adakah dia pemisah ruang atau pemisah masa. Mari kita tengok molek, hok tolong ah. Kalau tidak ada sikit pining lah. Adakah kerusi rendah dan tinggi pada masa yang sama? Adakah kita perlu kerusi tinggi rendah? Ya, pasal budak tu akan ikut kelas kita, bukan kita kategori kelas ikut rendah tinggi. Kita tak ada bagi gitu. Jadi kursi pelajar tu ada masalah. Jadi pemisah yang ada di sini adalah pemisah ruang. Maksudnya pengguna yang berbeza pada masa yang sama. Masa yang sama, jadi masa bukan isu dia. Ruang adalah isu dia. Kursi tu tak betul kerana orang yang nak guna tu adalah berbeza. Baik. Sambung ni pula sikit ni. Kemah. Contoh yang kedua. Kemah. Besar lawan kecil. Bukan kemah tu besar, kemah tu kecil. Kemah tu perlu besar semasa kita guna. Ya, kemah kalau dak buka kemah tu, nak masuk ruang dia dalam kemah tu kau. Jangan kau kita. Dan perlu kecil semasa disimpan. Nak letak atas belakang orang, nak naik bukit. Nak kemah atas bukit besar. Allah, bukit besar pergi kemah. Ya, awak lalu. Kemah tu bukit besar. Takkan nak bawa hak besar gitu daripada bawah. Mesti kena gulung-gulung jadi kecil. Jadi kemah tu, ada masa kita nak dia buka, ada masa dia nak kecil-kecil. Adakah masa yang sama? Adakah kanda duduk atas belakang orang tu, lepas tu ada kawan kita pergi masuk dalam tu? Tak ada. Jadi, untuk kemah tu bukan nak kecil pada masa yang sama, bukan nak besar dan kecil pada masa yang sama. Kerana dia guna pada masa yang berbeza. Jadi, ini adalah pemisah masa. Ada sikit beza situ. Mari kita tengok contoh selagi ni. Dia tunjuk sini adalah ampaian. Tempat jemur lah. Tempat jemur kain. Ni lama duduk rumah ni. Tolong-tolong lah mak ayah tu jemur kain etek. Main duduk saja jadi kerja dia. Baik, percanggahan fizikal dia. Ada hari mak kita basuh banyak, ada hari mak kita basuh sikit. Jadi rak ampaian yang nak guna tu sesuai lah dengan jumlah baju tu. Jadi persoalan dia sekarang ni, adakah ampaian boleh dibuka dan ditutup pada masa yang sama? Jadi bagi saya, kaedah pemisah di sini, ada masa kita nak pakai ruang yang banyak. Lawan pula dengan masa kita nak ruang yang sikit ni je tutup kawasan ni. Bila tak berguna, tutup lah. Bila nak guna, buka. Jadi kini boleh berbanyak. Jadi sini adalah dia masa yang berbeza. Ada masa nak banyak tepatnya. Ada masa nak sikit. Ada anjing kita dengar hari ni masa banyak ke sikit? Banyak tapi sikit. Mana pula? Banyak-banyak lah. Banyak. Tak payah buka. Sikit. Tutup. Jadi pemisah dia adalah pemisah masa. Ada masa berbanyak. Ada masa bersikit saja. Itu macam. Okey, jadi apa benda yang kita nak tahu seterusnya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi tu. Ada 7 prinsip inventif. Ni pemisah ruang. Untuk pemisah ruang saja ada 7. Ni 5 tambah 2. 7, 7 kata orang putih. Benda. Bahagian ini kita akan tengok pandai suti-suti
Jadi bear with me kata orang putih. Mari kita tengok lah. Pemisah ruang 7. Pemisah masa tak boleh jadi kata aku kena 7. 7 juga. Again, 7 pula untuk pemisah masa. Oh, pasal ni pula dah. Tak apa kita tengok sesiap ni. Oh, panjang sikit lah hari ni dah. Tapi tak apa, insyaAllah boleh ilmu. Oh, ini satu contoh dia bawa sini. Meja. Meja makan untuk 4 orang duduk. Ada kursi 4 putih lah. Gitu. Okey. Okey, cerita ni sekarang ni. Produknya adalah meja. Oh, tadi. Meja untuk 4 orang. Beres. Pencegahan fizikal dia benda. Ada time nak 4 orang. Ada time nak 8 orang. Oh, dia ajak tetamu mari rumah. Oh, ajak makan. Nak jadi boleh duduk 8 orang. Tapi pada biasa-biasa, ada 4 orang yang nak makan. Itu cerita dia. Oh, sesuai untuk 4 orang je. Lepas tu nak buat mana ni nak ajak orang ramai. Suruh duduk atas-atas kalau gitu. Oh, tetamu kau kena raih. Boleh pahala. Adakah meja boleh diubah suai? Pada masa yang sama, dia kata kaedah pemisahnya adalah masa. Ada masa nak 4 orang. Ada masa nak 8 orang. Oh, jadi itu kaedah pemisah dia adalah pemisah masa. Jadi penyelesaian ni benda. Yang dicadangkan prinsip inventif adalah kedinamikan. Meja boleh dibesarkan kepada 8 orang bila perlu. Tak perlu, dah ya, pakai. Gitu. Oh, ni teh. Meja 4 orang, time 4 orang, ini macam. Time nak tambah, ni boleh buka kat tengah ni. Dia ada ni buka tak kening, ni tolak tak kena, lepas tu kat tengah dia topik. Oh, adik-beradik Transformers. Transformers Optimus Prime. Adik-beradik dia. Kursi tambah lain lah, boh. Dia bolehlah duduk 8 orang bila perlu. Okey, jadi hot ni yang pertama. Ni kita tengok sini kita tengok sini. Yang pertama kita nak tengok adalah pembahagian. Ni masalah untuk 7. Satu daripada 7 kaedah pemisah tadi, prinsip inventif yang dicadangkan dalam kes kita ni segmentation ataupun pembahagian. Katil gini, sikit dan ramai. 3 katil, 3 tilang digunakan apabila tetamu datang. Bila tetamu mari dan kita kena guna, boleh ke tilang tu digunakan pada masa yang sama? Ya, ni agak waktu pilih. Prek. Tak ambuh, sipar tak kena. Prek, gitu. Jadi maknanya ada perbezaannya di situ. Nak panah dia dah apa. Dia nak panah pula. Jadi objek boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian. Menjadikan objek itu mudah untuk disipang. Contoh lain, macam kita pergi barang-barang di DIY. Oh, kedai sehu sikit, IKEA. Oh, IKEA itu balik robot. Tapi boleh bola kereta. Sampai rumah kita, barulah kita jadikan dia robot. Bagi dulu. Konsep yang kedua di sini adalah pengekstrakan. Taking out, extraction. Memisahkan bahagian yang mendatangkan gangguan. Contoh sini, di ekstrak ni dia asing. Dulu stokor, jadi kerana ada masalah, kita asingkan dia. Pemisah ruang, pending account contoh. Account ni zaman dulu, hot ni, gabung hot ni, stokor. Duduk dalam rumah, bising bangau. Ni bising Tapi sekarang ni, hot bising tetap luar. Hot masuk akaun, tak dalam rumah. Jadi kita sejuk pada masa yang sama tidak mengganggu. Bijak kok Cadangan pemisah ruang yang seterusnya di sini adalah kualiti setempat. Mengubah struktur hot seragam jadi tidak seragam. Ubah bentuk dia. Tapi yang penting sekali boleh menyelesaikan masalah. Ada fungsi yang tertentu. Contoh, bekas menyimpan makanan. Teh, bekas menyimpan makanan. Ni bau nasi. Ni bau ayam. Ni bau sayur. Ni bau kuah. Kalau bau sekaligus, jadi kan boleh. Tapi kalau nak disampai ke waktu rehat tu, jadi kembang nasi kita. Jadi dengan pengasingan yang sebegini, nama dia kualiti setempat, dapat saya masalah. Ni pun sama. Tak siapa bimba sekali. Jadi dia salah satu untuk benda. 7, nombor 3 daripada 7 kaedah pemisah ruang. Baik, contoh seterusnya adalah contoh kaedah pemisah ruang seterusnya adalah penyarangan. Ni, masa kita nak bola kotak nak jual ke budak, dia boleh duduk begini. Tapi bila sampai rumah,
boleh jadi mainan tu bertingkat-tingkat. Dia masuk macam sarang. Contoh lain ni macam antena radio. Tak? Antena radio. Maksudnya tadi senang untuk disimpan. Contoh lain kalau kita pergi Giant tu, troli. Oh, masa kita guna lagu tu betul. Tapi bila kita simpan, dia boleh tekek-tekek troli yang kedua duduk lagu ni, troli yang ketiga. Jadi dapat menjimatkan ruang. Nampak dah tu. Prinsip inventif yang kelima di ayat sini adalah filem nipis cakra boleh lentur. Oh, ni salah satu contohnya pelindung cahaya cermin kereta. Masa kita tapak di cermin, kita naklah rupa parah dia besar gini. Untuk orang dalam cermin tu, dalam kereta tu, tak kena cahaya matahari direct. Tapi takkan kita nak simpan besar jala gini. Kita boleh gulung dia jadi 1/3 sahaja. Benda ni kita macam gulung kita. Jadi kecil. Tangan. Jadi besar. Dia tak bunyi wek lah. Tapi sedap kok kalau bunyi tau. Oh, ayah pusing pula dah. Ni kalau guna repah Cikgu Hamzi jadi cadangan yang seterusnya adalah pengantara. Dia kisah dia ni. Kita nak di kampus ni mengadakan bahagian baru antara dua objek. Contoh sarung tangan ketuhar. Kita nak pegang benda ni pada masa yang sama benda ni panas. Kita nak pegang, takkan nak tunggu 3 jam tau. Tunggu sejuk dulu baru nak buat tubik. Tak jadi kerja dah lah. Kerah kejung lah. Tengok panas-panas tu. Nak buat tubik, tadi nak pegang panas. Gunalah sarung tangan. Tadi itu adalah salah satu cadangan yang keenam dah tu. Ada suti lagi. Yang ketujuh, cadangan yang ketujuh adalah tidak simetrik, asimetrik. Mengubah bentuk satu objek kepada daripada simetri biasa jam kita, contoh yang tepat segi. Tapi kalau kita ada robot sini, robot jadi ganggu lah kawasan ni. Jadi kita boleh tukar bentuk kepada bentuk yang tidak sekata jam. Jam untuk gini. Jadi ganda. Boleh. Yang penting kita boleh letak benda pula sini sebagai hiasan. Jadi ni pun adalah 7 prinsip inventif bagi kaedah pemisah ruang sahaja. Okey, ni untuk pemisah masa pula. Dah warna start nombor 2 dah. Tadi ada dah kan meja 4 orang, jadi 8 orang. Kedinamikan. Itu adalah pemisah masa. Pemisah masa yang kedua, cadangan dia adalah tindakan awal. Tak berlaku lagi, bersedia dah. Contoh, beg udara dalam kereta kau. Tarik belanggar barulah. InsyaAllah kita semua selamat deh. Tarik belanggar barulah berlaku waktu belong tu. Bukan belong tu tubik sama. Start kereta tubik belong. Beg udara. Demam. Jadi lagu tu. Jadi ni kita bubuh awal-awal. Guna bila? Bila perlu lah. Jadi ni adalah yang kedua, tindakan berkala. Nama kita boleh faham dah. Tindakan biasanya berterusan, tapi kita nak suruh sekali-sekala. Lampu jalan menyala mengikut waktu siang dan malam. Bukan lampu tu siang nyala, malam nyala. Orang tahu lah, tak ada orang rumah ni dia buka sendiri sama. Jadi kita pasang satu peranti yang menyebabkan lampu tu nyala tengah malam ataupun pukul 7 sampai pukul 3 sesuruhnya nyala. Itu pun satu kaedah yang baik juga. Pemisah masa. Ada masa nak suruh nyala, ada masa tak boleh nyala. Baik, cadangan yang seterusnya adalah tindakan keterlaluan. Tindakan keterlaluan ni sama ada kita nak lebihkan sesuatu ataupun kita nak kurangkan sesuatu secara mengikut kesesuaian. Jadi ada orang kadang-kadang tu dia nak donat tu dia nak manis. Kita buh parok. Yang banyak nak gula kecil manis tak pasal. Ada orang yang nak wahi manis. Kita buh sikit saja. Jadi itu perbezaannya tindakan keterlaluan. Ni sama dah awak tengok cadangan dia adalah pengembangan terma. Maksudnya ada masa ni kalau kita tengok wayar elektrik depan rumah kita tu dalam bentuk melengkung. Kalau cuaca panas dia akan jadi lebih berbeza dengan keadaan sejuk. Bila sejuk dia
tegang. Bila panas, dia longgar sikit. Jadi kalau kita start dengan straight dah, bila sejuk, dia kokoh lagi mengecut. Boleh menyebabkan masalah. Jadi dia prepare sudah dalam pelbagai keadaan. Ada masa cuaca panas, ada masa cuaca sejuk tengah malam. Ada beza dia. Pemutus litar menggunakan prinsip terma, formula Perdaflo. Kereta api pun gitu juga. Ada kosong sini. Bukan saja buat saja supaya besi itu boleh mengembang dan memberi ruang kepada besi. Kalau dia tak ada gap ni, besi itu lama-lama akan jadi bekok. Bekok. Boleh bekok. Perkataan yang ketiga adalah pembuangan dan pemulihan. Pada masa berbeza, kapsul obat. Kita nak makan, kita telan suti. Kalau telan semua kali ni, kenyang perut gitu je. Telan suti. Tapi bila kita telan dia, kita tak ambuh lagi kulit ni. Kita nak isi dalam kulit tu, serbuk obat tu. Jadi, bila kita telan, adalah menjadi kemestian kepada selaput luar ni supaya melarut. Supaya obat tu kita boleh telan, boleh masuk dalam sistem badan kita. Ini tindakan berterusan yang berfaedah. Menjalankan sesuatu secara berterusan. Bayangkanlah kalau jana kuasa elektrik mesin pelelah yang kita ada ni, yang musim tu sekali musim dia berhenti. Sekali musim dia berhenti. Ataupun bukan kita nak suruh dia musim sama. Ada masa dia musim, bisa masa kan. Ada masa dia jangan beri musim. Nak sipang kan nak suruh musim juga. Nak sipang pun dia musim biu gitu. Nano. Jadi tindakan berterusan yang berfaedah bila masanya diperlukan. Tujuh dah, 14 dah belajar ini. Sikit lagi. Bersabar. Menjustifikasi cadangan perubahan reka bentuk berdasarkan pemilihan prinsip inventif. Okey, ni kata baby, kata bayi, ada tinggi rendah. Kata perlu boleh diubah suai ketinggiannya supaya mudah untuk ibu meletak dan menguruskan. Adakah kata boleh diubah suai ketinggian pada bilik pintu ni? Boleh diubah suai ke tak? Jawapan dia, boleh. Jadi kita perlu. Ada masa perlu tutup, ada masa perlu buka. Jadi dia adalah pemisah ruang. Jelas sikit-sikit je tau. Jadi dia tanya sini ni kata baby kita prinsip inventif yang dicadangkan adalah pembahagian. Boleh tak awak lakarkan satu idea untuk menyelesaikan masalah ni? Tambah fungsi kepada katil supaya katil mudah digerakkan. Mudah digerakkan untuk memindahkan katil bayi. Kadang-kadang mak dia nak surkat dengan katil mak dia tidur. Lepas tu mak dia turun nak pergi tandas. Mak dia nak tolak katil ni biar jauh sikit. Nak buat mana tu? Awak lelak dah tahu. Dah tahu dah. Suruh lakar sangat. Dah jawapan tau. Lakar kau. Jadi tak ada benda pelik lah. Alhamdulillah ni. Ni beli kedai DIY. Pupuk. Roda. Pelapik pula dah cerita dulu. Tak apa lah. Pelapik ni pun satu perkara kau. Kalau mak duduk dengan katil, dekat katil mak dia, pintu ni boleh dibuka gitu. Supaya duduk dekat dengan katil mak dia. Kalau nak suruh duduk jauh sikit, pintu ni boleh ditutup. Jadi buah-buah tidur, collect baby tu datang, bicu pada kawan tu. Jadi ada beberapa penambahan supaya memudahkan pengurusan seharian. Okey, ni masalah cerita katil juga katil besar kecil ni. Katil bayi ni boleh disimpan di ruang yang kecil apabila bayi sudah besar. Jadi bukanlah bayi tu besar kecil pada masa yang sama, kecuali baby besar kita duduk atas tu aja Tapi mana dalam keadaan standard, bila tak ambil guna dah, katil tu boleh dilipat. Jadi dia adalah pemisah masa. Hanya kecil bila tak guna sahaja lagi. Rupanya guna. Mari tengok. Okey, jadi inilah rupa parah bila katil itu sudah tidak mahu digunakan lagi. Ini boleh gepih bukan boleh gepih Maknanya ia boleh lipat tak ni, lipat tak kena. Latar ni, akak tak ni. Jadi kecil untuk penyimpanan pemisah masa. Ada masa nak besar gini,
Bila ada baby. Bila tak ada baby, simpan lah ni. Tunggu lah mak kita beranak pula.